tiga jenis haji, berbeza jenis, berbeza niatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Baik, sebelum kita mula, tolong share dan tagkan kawan-kawan. InsyaAllah, semoga sedikit kebaikan yang kita buat dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita dapat meneruskan lagi siri live yang ketujuh, ulang kaji haji dan umrah, insyaAllah. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersama dengan kita pada hari ini. Penting untuk kita mengetahui tajuk ini. Tajuk ini simple sahaja, tetapi ia sangat penting kerana pelajaran haji yang akan datang kita akan banyak menyebut ketiga-tiga jenis ini. Jadi jika kita tidak mengetahui daripada awal apakah perbezaan haji-haji ini, mungkin kita akan keliru. Jika ada apa-apa soalan ataupun ada perkongsian, silakan komen. Baik, rujukan saya adalah buku Fiqh Umrah Contemporary oleh Dr. Jamaluddin Hashim. Jika ada yang nak dapatkannya, boleh dapatkan daripada penulis sendiri ataupun daripada Shopee, atau boleh cuba hubungi saya. Baik, kenapa penting untuk kita mengetahui perbezaan ketiga-tiga jenis ini untuk kita memahami sebelum kita memasuki perjalanan ataupun pelajaran haji yang akan datang. Dan ia juga sangat penting untuk kita tahu sebelum kita buat haji, sebabnya kita kena memilih salah satu, tidak boleh memilih ketiga-tiga. Dan ada keadaannya boleh berubah daripada satu jenis ke jenis yang lain dengan perbezaan niat kita. Itu akan kita bincangkan secara panjang nanti di dalam pelajaran-pelajaran yang akan datang. Jadi sangat penting untuk kita mengetahui kerana berbeza setiap haji itu, berbeza niatnya dan berbeza cara melaksanakannya. Jadi di sini secara ringkas saya akan memberikan 4 jenis perbezaan daripada setiap ketiga-tiga jenis ini. Jadi perbezaan yang pertama dari segi pelaksanaan haji dengan umrah. Adakah umrah tu buat sebelum ke, ataupun umrah buat selepas ke, ataupun buat sekali? Okey. Kenapa haji dan umrah? Yang wajib tu kan buat haji sekalilah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Tunaikanlah haji dan umrah kerana Allah Ta'ala, insya-Allah. Jadi pada hari ini kita fokus kepada 4 perbezaan ini. Terima kasih sudah share, alhamdulillah. Sudah dapatkan buku, bagus. Buku ini sangat bagus untuk rujukan kita. Dia berdasarkan fatwa di Malaysia yang semasa dan bukunya agak advance. Ada tambahan-tambahan yang penting untuk kita tahu. Baik. Perbezaan yang pertama dari segi pelaksanaan haji dan umrah, yang kedua dari segi keutamaan, iaitu dari segi keafdalan. Maksudnya mana yang pahalanya lebih banyak. Tetapi jika boleh kita buatlah yang paling afdal, kita buatlah yang paling bagus. Tetapi kena melihat juga keadaan situasi semasa. Sebab itu diberikan fiqh ini ataupun fiqh ini, dia bersifat luas supaya memudahkan kita umat Islam untuk melaksanakan ibadah-ibadah. Islam itu mudah, bukan dipermudahkan. Jadinya sebab itu ada pilihan. Jadinya kita kena pilih mengikut kesesuaian. Contohnya jika tuan-puan datang datang awal, datang awal, sebaiknya ambil haji tamattu'. Jika tidak ambil tamattu', kena niat haji daripada awal, maka
haji hajah semua akan berada dalam ihram dalam tempoh yang lama sehinggalah pelaksanaan haji. Tetapi jika berniat tamattu, jemaah boleh berniat umrah dan melaksanakan umrah dulu. Selepas selesai umrah, dah boleh buka kain ihram, tidak berada di dalam ihram. Dah dekat waktu nak berwukuf nanti, boleh berniat semula haji. Jadinya tidak berada di dalam ihram sepanjang masa di Mekah. Ini sangat sesuai untuk orang yang datang awal. Kalau datang awal nak buat haji ifrad pun boleh, tetapi agak susah pelaksanaannya. Tapi terpulang, tak ada masalah. Yang penting kita kena tahu, jadi kita tahu nak buat apa. Dan kena mengikut kesesuaian kita. Bila kita telah tahu bagaimana nak buat, barulah kita boleh buat keputusan apa yang kita nak buat. Dan ada juga saranan daripada pihak tabung haji untuk kita buat mana yang lebih sesuai untuk kita jemaah Malaysia buat, mengikut jadualnya. Baik, seterusnya ketiga adalah dam. Mana satu yang dikenakan dam, mana satu yang tidak dikenakan dam. Okey, seterusnya perbezaannya adalah berkenaan dengan niat. Bagaimana niat? Okey, tajuk kita pun tadi berbeza jenis, berbeza niatnya. Boleh komen di bawah apa pelajaran-pelajaran yang anda dapat pada hari ini supaya kawan-kawan boleh baca. Seterusnya, kita akan masuk kepada jenis haji yang pertama, iaitu haji ifrad. Ifrad ni maksudnya buat satu-satu. Okey, diperbuat satu-satu. Jadinya bagaimana pelaksanaan haji ifrad ini? Pelaksanaannya adalah dibuat dahulu haji, kemudian selepas selesai haji barulah umrah itu dilaksanakan di dalam tahun hijrah yang sama. Seperti yang kita tahu bahawa bulan-bulan haji adalah, kita sebut semalam kan, bulan-bulan haji adalah bulan Syawal, Zulqa'dah sehinggalah terbit fajar 10 Zulhijjah. Sehinggalah selesai pekerjaan haji. Selepas itu boleh berniat umrah dan melaksanakan umrah. Ini adalah pelaksanaan haji ifrad. Dan makruh ditangguhkan ke tahun selepasnya. Seperti kita tahu bulan Zulhijjah, kemudian bulan Muharram telah masuk bulan yang seterusnya, maka kena diselesaikan di dalam tempoh itu. Jika tidak diselesaikan, hukumnya adalah makruh. Kemudian perbezaan yang kedua iaitu dari segi keutamaan. Dari segi keutamaan ataupun keafdalan ini sebenarnya ada perbezaan dalam kalangan ulama. Yang saya nyatakan di sini adalah yang disebut di dalam kitab fiqh umrah kontemporari tersebut. Baik, dari segi keafdalan, yang paling afdal adalah haji ifrad ini kerana dia dibuat satu per satu. Kecuali jika umrah itu ditangguhkan ke tahun selepasnya, maka hukumnya jadi makruh. Dan jika dibuat haji tamattu' ataupun haji qiran, itu lebih afdal berbanding buat haji ifrad yang umrahnya ditangguh ke tahun selepasnya. Maksudnya bulan Zulhijjah telah buat haji tu ditangguh sampai bulan Muharram ataupun bulan Safar ataupun pada masa yang akan datang, itu hukumnya adalah makruh. Okey, kemudian dari segi dam, untuk haji ifrad tidak dikenakan dam. Okey, kemudian dari segi niat, mudah sahaja. Niat haji, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Itu apabila ingin membuat haji ifrad. Ini niat secara ringkas. Kemudian bila nak buat umrah, selepas dah selesai haji tadi nak buat umrah pula, niatnya seperti biasa, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ini adalah niat yang normal lah, niat yang biasa, bukan niat bersyarat untuk umrah. Untuk haji tidak digalakkan niat bersyarat. Okey. Kemudian kita teruskan. Jadi untuk poin yang pertama iaitu haji ifrad ini, faham ya? Jika ada persoalan ataupun ada tambahan, silakan komen di bawah. Seterusnya, kita pergi pula kepada jenis haji yang kedua, iaitu haji tamattu'.
Tamattu' ini dari segi bahasa je lebih kurang maksudnya adalah bersenang lenang. Sebabnya kita mudah datang, buat umrah dulu, dah selesai umrah, buat umrah sekejap je, kita dah bincangkan pada siri yang lepas, sekejap sahaja pelaksanaan umrah itu, dalam 2 ke 3 jam selesai. Maka selepas itu dah terlepas daripada ihram umrah, maka boleh pakai pakaian macam biasa, tidak terikat dengan apa-apa pantang larang. Kemudian nak dekat nak berwukuf, berniat semula di hotel penginapan, pergilah berwukuf di Arafah dan meneruskan pekerjaan haji. Maksudnya haji, jemaah haji dan hajah semua keadaannya yang selesa, senang. Ini pelaksanaan yang mudah. Okey. Umrah itu dilaksanakan bila? Umrah dilaksanakan dalam bulan-bulan haji pada tahun yang sama. Contohnya pada tahun ini, bermulanya bulan Syawal dah boleh berniat umrah. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Okey, sebelum pelaksanaan, sebelum masuknya waktu wukuf. Okey. Itu adalah haji tamattu', iaitu jenis haji yang kedua. Bagaimana dari segi keafdalannya? Ini adalah jenis haji yang keafdalannya pada tingkat yang kedua. Yang pertama tadi adalah haji ifrad yang paling afdal. Yang kedua adalah haji tamattu'. Kemudian bagaimana dam? Damnya dikenakan dam tertib dan takdir. Biasanya jemaah-jemaah yang mampu bayar seekor kambing untuk dam tertib dan takdir ini. Ada lagi tertibnya, dam-damnya. Okey. Kemudian yang keempat adalah niat. Bagaimana niatnya? Niatnya sama juga seperti tadi. Bila kita nak buat umrah, niat umrah. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Apabila ingin melaksanakan haji, niat haji. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Okey, terima kasih kepada Intan Zahirah. Haji ifrad, pelaksanaan dibuat dulu. Haji, barulah buat umrah pada tahun yang sama. Jika tak dibuat umrah pada tahun yang sama, hukumnya makruh. Bagus, Alhamdulillah. Ini pelajaran yang kita pelajari tadi. Terima kasih kepada Intan Zahirah. Semoga yang orang yang akan membaca komen itu akan datang nanti, akan mendapat manfaatnya. Okey, itu adalah dari segi haji tamattu', iaitu jenis haji yang kedua. Kita teruskan kepada jenis haji yang ketiga, iaitu haji qiran. Perkataan qiran ini orang Melayu selalu juga sebut, ya. Apa dia? Orang Melayu selalu sebut qarin, kan? Ada jin qarin tu. Sebenarnya perkataan dari segi bahasanya mendampingi. Okey, mendampingi sama-sama. Umrah dan haji itu dibuat sama-sama. Okey, itu adalah asal perataan. Dari segi bahasanya lebih kurang faham je lah. Baik, jadi haji qiran ini bagaimana pelaksanaannya? Pelaksanaan haji qiran adalah umrah dan haji dibuat sekali. Amalan umrah dah termasuk dalam pekerjaan haji. Ini adalah pekerjaan yang paling mudah daripada ketiga-tiga jenis itu. Okey. Jadi seterusnya, bagaimana dari segi keutamaan? Sudah tentulah, jika lebih mudah, keutamaannya juga kurang. Maka di sini keafdalannya adalah keafdalan yang pada tangga yang ketiga daripada ketiga-tiga jenis haji tadi. Dari segi dam, dikenakan dam, tertib dan takdir. Maka kat sini kita boleh faham mana yang dikenakan dam. Yang dikenakan dam adalah haji tamattu' dan haji qiran dikenakan dam. Kenapa dikenakan dam? Kerana jemaah haji membuat haji itu dengan lebih mudah berbanding dengan haji ifrad. Haji ifrad paling bagus kerana dibuat asing-asing satu per satu dan tidak dikenakan dam. Kemudian niat haji qiran bagaimana? Okey, niat haji qiran adalah berbeza. Okey, niatnya berbeza kerana kena disekalikan
niat haji dan niat umrah itu disekalikan. Bagaimana niatnya? Nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Sahaja aku berniat haji dan umrah dan aku berihram dengan keduanya kerana Allah Ta'ala. Itu niatnya berbeza. Jadi kita boleh tengok kat sini, niat haji qiran berbeza dengan niat haji ifrad dan niat haji tamattu'. Jadi bila kita telah faham dengan poin-poin ini, saya harap jemaah-jemaah semua mudah untuk memahami ketiga-tiga jenis haji ini supaya pelajaran kita yang akan datang lebih mudah. Kerana banyak akan disebut. Okey, kalau kita tidak faham asasnya perbezaan ini, mungkin akan sedikit tersangkut. Jadinya pada akan datang, kalau pening tenaga pengajar sebut haji qiran sekian. Apa haji qiran, lupa? Okey, rujuk semula ke pelajaran kita yang lepas. Jadi itu adalah ringkasnya 4 perkara yang kita kena tahu perbezaan ketiga-tiga jenis ini. Kita faham 4 perkara ini, insya-Allah mudah pelajaran haji kita yang akan datang. Yang pertama apa dia? Pelaksanaan haji dengan umrah dia. Sama ada umrah buat dulu ke, umrah buat kemudian ke, umrah buat sekali ke. Yang kedua adalah dari segi keutamaannya. Yang ketiga dari segi dam. Yang keempat dari segi niatnya. Wallahu a'lam. Dan juga boleh rujuk semula rakaman-rakaman yang telah saya sunting pelajaran-pelajaran kita yang lepas untuk mengulang kaji di YouTube Umrah Andalusia Bahaus. Silakan subscribe dan juga di IGTV Instagram Umrah Andalusia Bahaus. Terima kasih kepada semua yang bersama kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.